yang telah dikumpul oleh Dr. kata silap saya Musa Al-apalah, tak ingat nama dia. Yang penting orangnya handsome jugalah dia. Apa yang Ramadan, dalam madrasah Ramadan, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak ke tak nampak yang tu ya ada. Dia telah buat satu satu jadual macam ni untuk senang kita lihat, dan sebagai satu macam tips yang baik untuk kita, insya-Allah kita share lah. Dan antaranya hadis innamal a'malu binniyat. Sebab bulan Ramadan, bulan yang dari sudut kita nak buat pahala banyak dalam perkara kehidupan kita, nak dapatkan pahala. Oleh itu bagaimana? Adat biar jadi ibadat. Adat jadi ibadat ni maknanya dengan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat. Bukan adat jadi ibadat maknanya lomba lari ganti semayang. Tak boleh lah. Nak semayang tak payah kita tukar lomba lari jadi ganti semayang, tak boleh kan. Itu adat ibadat lah. Tapi nak katanya dalam kita berbuka puasa, kita boleh jadikan dia pahala. Dalam pergi kerja dapat pahala. Dalam itu salah satu daripada kebaikan bulan Ramadan, mengasuh kita untuk menukarkan adat yang baik itu daripada kita lakukan bersahaja, kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada mak ayah, kita telefon dia bukan sebab sahaja sebagai seorang anak dengan atas runtunan perasaan, tapi atas runtunan ketaatan kepada Allah. Dan itu maksud yang kita nak. Macam perempuan memasak untuk isi rumah, untuk suami dengan anak-anak, maka masak tu selain daripada naluri kemanusiaan, maka ia timbul daripada rasa ketundukan kepada Allah. Jadi kehidupan kita lebih bermakna, jadi lebih banyak dia punya pahala tu sudah tentulah lebih tinggi. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu adalah berdasarkan niat, dan setiap orang itu diberi ganjaran berdasarkan niat. Peranan niat tu bukan maksudnya bila nak masak sebelum memegang sebelum menyalakan dapur, hendaklah berniat sahaja aku memasak kerana Allah. Tak ada lah macam tu kan, tak sampai macam tu. Bukan itu yang kita maksudkan lah. Tapi syukurlah kita mempunyai rasa ketundukan. Yang kedua dia kata apa yang perlu kita tinggalkan, adat-adat yang buruk lah kan, kepada ibadat. Kemudian meninggalkan riak dan sum'ah. Riak dan sum'ah. Riak ni ialah berasal dari perkataan ra'a. Ra'a ni maknanya orang tengok, melihat. Kalau kita buat sesuatu untuk orang tengok, kita bila bos ada, semua kerja settle lah. Lepas tu langkah pun panjang je, satu langkah. Bila bos tak ada, langkah depan pos tu jadi 3 langkah lah, jadi lambat. Sebab kita bekerja untuk dia orang tengok. Okey lagi, kalau depan pos pun 3 langkah juga, macam mana? Lagi teruk kan? Jadi buat sesuatu kerana orang melihat, kita buang. Sum'ah, iaitu kerana nak jaga kita punya title sahaja. Bukan, benda tu bukan salah, bukan bertentangan dengan penampilan yang baik, tak bersalahan. Tapi
Bila kita, contohnya bila ibadat dilakukan kerana untuk orang tengok, itu salah besar. Dia jadi dosa besar. Sebab itu para ulama membincangkan, kalau derma depan orang, derma di depan orang, boleh pahala tak boleh pahala? Jawapannya boleh pahala kalau kita ikhlas. Tidaklah syarat derma mesti belakang orang. Macam mana Ustaz? Saya nak bagi kat orang, kalau belakang orang macam mana? Jadi kita kata bukan maksudnya tak boleh langsung baca Quran depan orang. Ulama bincang, boleh, tak ada masalah, tapi syaratnya kena ikhlas kepada Allah. Ya, kita tinggalkan riak dan sum'ah. Orang Islam digalakkan bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, bukan untuk menunjuk. Jadi sebab apa? Sebab objektif dia sebenarnya yang tersirat ialah pekerjaan yang tulus ini lebih konsisten lah. Walaupun orang tak ada, buat juga. Walaupun orang ada ke tak ada, kita akan buat sama lah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari sudut tauhid, kita disuruh untuk menyembah Allah mukhlisin, ikhlas. Maksud ikhlas ialah pure, iaitu suatu yang tidak bercampur dengan benda lain. Itu maksud ikhlas. Sebab tu surah Al-Ikhlas. Tapi perkataan ikhlas ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas. Surah Ikhlas. Sebab surah tu membincangkan tentang tauhid yang pure kepada Allah, tauhid yang ikhlas. Iaitu katakanlah Allah itu esa, tidak ada Tuhan lagi selain daripada Allah. Maknanya betul-betul murni. Ya. Okey. Benda-benda macam ni memang nak ulas dia senang tak, tapi nak buat tu payah. Antara yang kita dianjurkan dalam bulan Ramadan, salah satu daripada kekangan kita ataupun secara naluri kebiasaan kita ialah kita nak makan banyak dalam bulan Ramadan. Memang siapa-siapa pun macam tu. Bila bulan Ramadan kita nak makan banyak. Sebab manusia ni orang panggil makhluk yang dia suka terhadap benda yang tidak boleh. Buang telefon ni, malu memang malu tokek. Jangan tidak. Tak apa. Itulah aja. Berlebihan dalam makanan. Okey. Apa yang dianjurkan? Berpada dalam makanan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Ini ayat Quran surah Al-A'raf ayat 31. Makanlah dan minumlah. Ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batni. Tidaklah seseorang anak Adam itu memenuhkan satu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Nabi mengibaratkan perut tu seperti bekas. Lalu ada bekas ni tak molek untuk dipenuhkan, iaitu perut. Tak adalah perut orang zaman dulu daripada bekas. Ini perumpamaan. Perumpamaan seperti bekas. Jadi dia nak kata tidak elok memenuhkan perut kita sepenuh-penuhnya. Sebenarnya kita ni kadang-kadang, saya sendirilah, saya tak cakap kepada orang lain, kadang-kadang kita boleh tengok disiplin ke tak disiplinnya kita ni dalam bentuk mengawal makanan. Betul tak? Ataupun kuat tak kuat jiwa kita ni. Jangan test dengan benda-benda lain. Kalau test dengan orang lelaki, pergi ke tempat pelacuran sebab saya nak test iman saya kuat ke tidak, bahaya pula. Nanti kalau tak kuat, kesan dia sangat buruk. Tapi kalau duduk tepi makanan, kan? Kalau kita tengok orang yang boleh kawal di nafsu dia, kalau boleh kawal disiplin dia dengan cara
Nasib baik sini semua slim-slim lah tu. Saya pun terpaksa menurunkan perut juga. Ya. Sebab kalau kita tak boleh kawal nafsu kita, memang kita suka makan. Tapi bila kita boleh kawal nafsu kita, boleh adjust cara kita makan, dengan sendirinya kita biasa untuk mengawal diri kita, dan dia akan beri efek pada perkara-perkara yang lain. Bahaya ni orang perempuan, sebab orang perempuan ni dorongan untuk dia jaga makanan ni lebih daripada orang lelaki. Sebab orang perempuan dia takut kan, nanti takut tak cantik, nanti takut suami dia gini. Jadi runtunan untuk dia jaga badan dia tu lagi besar. Orang lelaki makan je, aku tak ada apa pun. Kadang-kadang tu boleh membawa kepada masalah pula. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Kita kadang-kadang kita kata wala tusrifu ni jangan membazir. Sebenarnya maksud dia jangan berlebih-lebihan. Sebab ada orang tak jaga makanan, tiba-tiba berlebih-lebihan juga, pengsan juga, tak cukup gula, tak cukup makanan. Tak boleh juga. Jangan berlebih-lebihan, sama ada dalam makan ataupun dalam tidak makan. Islam tidak suka kepada sifat berlebih-lebihan. Kalau badan macam saya ni kena sepinggan, mungkin orang Afrika kadar dia 3 pinggan. Relax dia macam 3 pinggan. Kita tak boleh nak marah dia. Sebab dia kata saya tak berlebihan, sebab saya baru 3 pinggan. Mana pula berlebihan kalau 5 pinggan. Jangan kita ukur dengan diri kita. Dr. Musa Uwais, dia pun menggariskan juga kata-kata yang buruk diganti dengan kata-kata yang baik. Al-kalimatut tayyibah sadaqah. Nabi SAW bersabda, Al-kalimatut tayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik itu ialah satu sedekah. Sebab satu sedekah ni ialah satu benda yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Bayangkan kita, kalau orang tu angkat telefon di mesin niaga pun macam nak marah lah. Hello. Apa customer kata ni apa ya ni, salah nombor. Tapi kebiasaannya mesin niaga ni bagus. Hello mesin niaga, Assalamualaikum. Saya pun sejuk hati. Dengar pun kalimah yang baik itu adalah sedekah. Sedekah di sini maksudnya bukan sedekah dapat duit, tapi di sini maknanya sesuatu yang dapat pahala. Itu maksud sedekah. Perkataan sedekah sini maknanya sesuatu yang boleh pahala. Apakah perkataan yang baik? Semua benda yang baik lah. Dan yang terbaiknya kita kata masalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin, ataupun daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Allah memberi contoh perumpamaan perkataan yang baik itu seperti pokok yang baik, akarnya mencengkam di bumi dan dahannya menjulang ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, dan kepadanya lah, kepada Allah lah naiknya, terangkatnya kalimah yang baik. Kalimah yang baik di situ dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Kalimah yang paling baik lah. Tapi dinamakan kalimah tayyibah, kalimah tauhid. Itu yang terbaik dari sudut umum. Tapi takkanlah kalau kita berjalan jumpa kawan, la ilaha illallah, tak betul lah jadi. Yang baik pada masa itu ialah Assalamualaikum. Orang Melayu ni nak bagi salam pun masalah lagi tak? Maknanya ada angle-angle tertentu pengamalan agama kita ni masih terlalu minimal. Contohnya dalam pejabat sebesar ni, kalau nak dapat pahala sehari
100 kali bagi salam rasa mudah sangat tak? Masuk lift, Assalamualaikum. Tapi orang kita dia suka nambah Assalamualaikum. Dia pergi salam dengan tangan ni, kena ada 10 orang, lepas tu tubik masuk pula lift nak salam pula. Malas, tak lah kan. Siapa suruh gini? Yang kita basicnya ialah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup lah. Ni lepas mayang tawah pula masjid seorang-seorang. Habisnya tu setengah jam pula. Mari sekali-sekala masjid tak apa lah. Yang kena 5 waktu sehari, banyak habis masa. Sebenarnya yang dituntut ialah memberi salam. Itu antara kalimah-kalimah yang baik lah. Islam ni dia beri mukaddimah, lepas tu belakang tu mu tambah sendiri ya. Itu dari sudut budaya, tak ada masalah. Itu apa khabar? Sihat. Itu antara mujamalah lagi. Kata-kata mujamalah ni sebab apa? Sebab dia nak memaniskan suasana, mengharmonikan suasana. Walaupun pertanyaan tu tidak sebenar. Kalau orang tanya kita apa khabar, jawapan dia mesti khabar baik. Dia tak boleh tak banyak, sakit bisu hari ni. Tak boleh jawapan dia. Sebab apa dia panggil mujamalah? Itu kalimah yang baik. Kalimah yang baik semasa temu orang sakit ialah menenangkan dia, beri semangat. Oh, saudara saya sakit gini 3 hari sehat. Oh, semangat dia. Tapi kalau kata, oh, jiran saya gini, lepas minggu mati. Kawan tu beli kain kapan lah esok. Jadi kalimah tayyibah ni luas maksud dia. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat Quran tadi ialah yang terbaik, yang paling teras tu ialah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Sebab tu zikir yang paling baik ialah la ilaha illallah. Tapi zikir lain baik juga, boleh juga. Sebab manusia ni, Islam ni dia faham manusia ni dia tak boleh buat satu benda, dia malas. Kalau la ilaha illallah je daripada umur balik sampai nak mati, tak zikir dengan zikir lain sebab nak terbaik. Mana boleh manusia ni, dia walaupun dia rasa diberi dengan kalimah-kalimah yang lain. Zikir tu sendiri, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, patwa ada Allah, la ilaha illallah, macam-macam boleh kata, boleh zikir. Tapi yang terbaik, yang paling teras, baik kerana mengandungi maksud yang menyeluruh, membuktikan tauhid, la ilaha illallah. Yang lain pun baik juga, macam zikir lah, macam selawat Allahumma salli ala Muhammad. Lain ada, tapi itu antara yang terbaik. Ini benda-benda yang kita perlu berlatih dalam bulan Ramadan, meninggalkan. Sehingga Nabi SAW, sebab apa dia masukkan benda ni? Sebab Rasulullah dalam satu hadis lain Nabi kata, ketika kamu berpuasa ni, bila ada orang menyakiti kamu, maka kamu katalah inni shaim, aku berpuasa. Ini gantikan dengan kataan yang baik. Tidak dapat mengawal marah berubah kepada kata-kata yang buruk, kata-kata yang baik lah. Tidak dapat mengawal marah kepada sederhana dan marah kerana Allah. Marah ni macam makan juga. Mustahil Tuhan larang kita makan 24 jam, mustahil. Sebab manusia memerlukan makan semula jadi. Marah pun begitu juga. Marah ni benda yang nature dalam diri kita memang ada. Memang setiap orang ni ada perasaan marah. Dan marah tu seperti yang diberitahu oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia kata setiap perkara yang baik itu sebenarnya berada di tengah-tengah 2 keburukan. Setiap yang baik ni sentiasa berada di tengah-tengah 2 keburukan. Contoh, berpada-pada dalam marah adalah yang terbaik. Maknanya marah mengikut masanya. Jangan tak marah langsung. Tak marah langsung tak baik. Dia berada di tengah-tengah. Ada orang panah baran, kan? Panah baran ni, orang horn kereta dia pun dia berhenti, dia mati orang belakang. Apa orang?
Contohnya, sebab apa? Hon ni kan banyak tafsiran. Kadang-kadang dia tertekan, kadang-kadang dia nak suruh kita cepat, dia ada kerja, kadang-kadang memang dia nak marah. Macam-macam tafsir kan. Tapi kalau kita orang pandang barat, dia tafsiran, oh ni kurang ajar, dia pun marah. Satu sifat buruk di tengah-tengah ni, marah berpada-pada dengan marah. Satu sifat antara dua sifat buruk. Satu sifat buruk lain, tak marah langsung. Tak marah langsung sangat bahaya. Nak bawa balik boyfriend, halo, apa jadi gini, tak marah, ajak dia makan, tidur sini ya, tidur sini. Nak bawa balik boyfriend, suruh tidur rumah pula. Lagi teruk kan. Nampak macam mana kamu kawan, tak ada, mak ayah tak tahu pun, macam mana dia nak balik, mana boleh awal-awal kan. Marah yang baik, marah yang tidak baik. Sebab itu kalau kita tengok Rasulullah SAW pun marah. Orang pergi rumah dia, tak minta izin tu masuk, Nabi marah sampai merah muka dia. Rasulullah kata, aku cucuk mata kau dengan besi. Dia marah. Rasulullah SAW bila dengar para sahabat bertelagah tentang ayat Al-Quran, baginda pun balik. Dia meninggalkan perbalahan. Jadi ada masa dia marah. Marah tu baik bila marah tu kena pada tempatnya. Yang kedua, marah tu mengikut kadar yang sepatutnya, dia jadi bagus. Israel bunuh orang Palestin, macam mana? Tak marah, tak boleh lah. Sebab tu para sahabat pergi berperang, mustahil dia pergi perang tu dalam keadaan tak marah. Sebab itu kita perang ni senyum dia, tak boleh, mesti marah tu apa sana. Marah yang baik, kata-kata yang buruk, mengawal marah, benci membenci dan berkelahi diganti dengan memaafkan dan memulakan lembaran baru. Benci membenci, walaman sabara wa ghafar inna dhalika lamin azmil umur. Sebenarnya ada nota kat bawah. Ada nota kat bawah, kecil sangat pula. Ni terlalu banyak sangat rupanya dia punya penerangan. Saya pun tak tahu nak letak yang mana. Tapi ayat ni sebenarnya panjang. Walaman sabara wa ghafar inna zalika min azmil umur. Orang yang sabar wa ghafar dan memaafkan, itulah amalan yang azmil umur. Amalan yang berat tapi baik. Amalan yang berat tapi baik. Azm. Fa'idha azamta ulul azmi minar rusul. Sebenarnya ayat ni panjang lagi asal ya, iaitu fama utitum min syai'in famata'ul hayati dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun wal ladzina nastajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Sampailah walaman sabara wa ghafar, iaitu Tuhan nak ceritakan salah satu daripada sifat mulia bagi orang beriman ialah dia sabar dan dia memaafkan. Sebagai salah satu daripada amal baik juga bila kita memaafkan orang lain. Tapi tu terang nak kata, memang saya sendiri pun memang memaafkan ni macam payah sikit lah. Macam kita biasanya orang Melayu ni pattern dia berdendam. Kadang-kadang 10 tahun tak tegur lagi, selisih baru. Sebab apa? Tak ada kait-ngait pun dengan kehidupan dia secara direct. Kadang-kadang dengan masalah politik, masalah mazhab, masalah pemikiran, kadang-kadang sampai tak bertegur siapa. Jumpa tak baru ni dalam YouTube, dua imam, seorang, satu imam semayang kat depan, satu imam semayang kat belakang. Ada tengok lah dalam YouTube. Satu imam semayang depan, satu imam semayang belakang. Sebab apa? Berbeza pandangan.
berbeza mazhab lah kita kata. Kumpulan ni dengan kumpulan ni berlainan. Kalau ia pun tunggulah kawan tu habis dulu lah. Saya pernah mengalami perbalahan yang membawa kepada dua imam di Kuala Lumpur. Orang cedik-cedik lah kan? Tapi protes punya kerja dia semayang. Imam sana tu semayang, ceruk masjid ni semayang juga satu imam lain, kerana tak suka kepada imam yang pertama. Jadi saya sampai tu macam pelik ni lumbur semayang lah. Saya pun pilih imam yang biasa lah, takkan nak pilih imam yang protes. Yang imam yang biasa lah, yang ramai orang ikut, yang biasa kita tengok dia jadi imam, itulah imam dia. Kalau ada benda yang kita tak setuju tu, taklah sampai kita semayang dua imam. Kecuali orang semayang tu orang murtad. Orang murtad biasanya dia tak semayang dah. Jadi kadang-kadang pada pandangan kita dia ni salah, ajaran sesat dan sebagainya. Pada pandangan kita, selagi mana dia tu ada pandangan-pandangan ulama, maka sebenarnya kita boleh ikut dia. Kalau dia tidak diwartakan sebagai orang yang murtad. Bukan main kita berbeza pandangan je. Contohnya lah, kita kata isu kalimah Allah, ataupun kita baca dalam Facebook, dalam internet, ada ulama kata siapa yang kata kalimah Allah ni boleh digunakan oleh orang lain, maka dia macam potong tak Islam tu. Orang tu semayang, kita pun tak ikut. Dalam banyak kes saya jumpa orang masjid, saya kalau imam ni saya tak ikut. Sebab apa? Sebab dia isap rokok. Isap rokok tak ikut. Separuh Malaysia lah tak boleh nak ikut. Sebab untuk imam Malaysia ramai juga yang isap rokok. Tapi pandangan Dr. Yusuf Qaradawi cukup bagus. Dia kata kita tak boleh bertindak demikian, sebab walau bagaimanapun pandangan kita isap rokok tu haram, masih ada lagi orang yang mengatakan makruh. Jadi benda tu bukanlah perkara yang sama dengan perbuatan-perbuatan keji yang diturunkan oleh Allah secara jelas. Kalau tu imam tu dia ni minum arak, nampak dia minum arak, terbukti lain minum arak, tak sama hukumnya dengan isap rokok. Janganlah kesalahan-kesalahan kecil orang tu menjadi unsur perpecahan. Terutamanya dalam semayang dalam pejabat ke. Semayang dalam pejabat ni kadang-kadang kalau ikut dia semayang buat apa? Dia ni baca Fatihah pun tak betul. Bismillah tu apa ni? Rabbil Alamin tu jadi Rabbil Alamin. Gegar dia tak. Kalau gegar jadi roh banyak, roh satu dia kata jadi terlalu syadid dalam. Tengok suruh dia baca, ada seorang tu, ni pengalaman hidup lah, berjumpa dengan macam-macam orang kan. Ada seorang tu memang dia kata saya kurang pergi masjid. Dah buat apa pula? Sebab bacaan saya ni lebih baik daripada imam, jadi saya tak boleh ikut dia dah. Ada juga orang macam tu. Saya pun kata cuba baca. Dia baca lebih kurang nampak. Kan? Jadi memecah belahkan. Kata-kata yang buruk kita kata ganti dengan kata-kata yang baik. Bagi salam baik kan? Tanya khabar. Assalamualaikum. Apa khabar? Kita memulakan yang baik itu lebih baik lah. Ada orang dia ni aku tak nak, aku je bagi, dia tak pernah pun kan. Tapi kalau kita fikir bila kita bagi salam tu ialah kita macam berzikir lah, subhanallah ke, dah boleh pahala. Tapi dia tak jawab, dia tak dapat pahala, itu dia. Yang penting kita dapat pahala kan? Jadi tak ada rugi kat mana. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik mengikut suasana. Ketika gembira, jangan kita pergi buat sedih pula. Orang gembira, kita tunjuk sedih. Spoil pula kawan tu punya. Dalam Facebook, orang cakap bab lain, dia pergi hentam benda lain. Itu antara akhlak yang tidak baik. Dia bercakap benda yang tidak baik lah. Sebab apa?
Orang duk bincang isu lain, dia pergi bantai isu lain. Ingat manusia ni perfect ke? Tak perfect. Adalah kesalahan orang tu, tapi isu je lain. Jadi banyak juga benda-benda yang Al-kalimatut thayyibah sadaq. Pendek je. Nabi SAW dia cakap pendek. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Kadang-kadang kita jumpa orang susah, kan? Jumpa orang susah, kita cakap jangan tunjuk dia ni mengharapkan bantuan kita, nanti tak baik lah bagi dia. Sebab dia ni macam aku ni aku ni lapar kan. Contohnya kan, kalau orang tu ada pangkat, kita panggil dia dengan pangkat dia. Itu kata-kata yang baik, kan? Kita panggil orang tu letih-letih nak dapat datuk, kita tak panggil, ferah aja, kan? Itu panggil ferah adab, sekat sikit dia gitu. Datuk dah aku pun dah 3 orang cucu, mana panggil datuk. Jadi tidak dapat mengawal marah, kata-kata yang buruk, seterusnya benci membenci, semua ni diganti dengan kata-kata yang baik, sederhana dan dengan marah, dalam marah, memaafkan dan memulakan lembaran baru. Ni semua payah, sebut memang mudah. Memang kalau saya sendiri pun memang banyaklah perkara yang kita tak dapat buang dalam akhlak kita. Putus asa dan malas digantikan dengan cita-cita dan usaha. Putus asa, kerja lama tu pangkat tak naik-naik lagi. Ini memang sial betul aku. Lahir dulu malam Selasa dia. Ya, ada malam-malam pula dia reka untuk membolehkan dia kata diri dia sial. Dia kata tidak, usaha tidak boleh diabaikan. Sebab apa? Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kepayahan itu ada kemudahan. Sebenarnya kepayahan di sini bukanlah bermaksud musibah saja, tapi bermaksud setiap usaha itu memang lebihlah sukar berbanding duduk saja. Macam tu. Musri di situ maknanya bukan saja kesusahan dalam bentuk musibah, tapi dalam bentuk usaha. Sebab orang yang berusaha ni dia lebih susah. Dia berada dalam kondisi yang tidak rehat. Contohnya kita ada peluang menyambung pelajaran. Saya kata, kalau yang muda-muda ni ada nak sambung pelajaran, sebab apa? Area lebih gemilang. Kalau memerlukan CJ yang lebih tinggi pun, kita pun sambung. Sudah tentulah lebih penat berbanding dengan kita tak sambung. Kita sambung bila TV, cerita Korea, cerita Indonesia, Turki, habis cerita boleh tengok. Tapi kalau buat assignment, perlu kan? Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan, kepayahan itu ada kesenangan. Tak apa, susah hari ni, tapi masa depan senang. Konteks yang lebih luas. Putus asa. Ada orang kata jangan putus itik pula lah. Putus asa tak? Putus asa. Putus asa ni maknanya al-ya's. Orang yang frust, orang yang sudah hilang harapan. Ada ni kata-kata hikmah lah ni orang Arab punya. La tal'anuz zalam. Jangan kamu marah pada gelap, tapi nyalakan lilin. La tal'anuz zalam. Tapi saya rasa bukan orang Arab ni, kata-kata macam orang putih je. Orang Arab macam tak kata lah macam ni. Dia bahasa tu tak nampak Arab sangat. Ada tengok dalam bahasa Inggeris ni ada novel-novel ke apa semua. Biasalah. Tapi nak katanya diganti dengan cita-cita dan usaha. Orang Islam ni sebenarnya umat yang bercita-cita tinggi. Sebab walaupun hadis tu tak hadis dhaif, tapi dalam sirah kan Nabi nak cerita cita-cita tinggi tu masa dia bagi tahu kat Umar Al-Khattab. Dia bagi tahu kat Suraqah. Dia kata aku akan bagi kepada kamu gelang Maharaja Parsi. Gelang Maharaja Parsi. Masa tu Nabi kena halau daripada Mekah. Tapi dia kata aku akan bagi kamu gelang Maharaja Parsi. Maknanya
aku ni kena halau hari ni, tapi aku guna target no, Parsi tu akan jatuh. Maknanya Islam tu akan berkembang dengan sebesar-besarnya lah. Jadi alhamdulillah, cita-cita yang tinggi. Yang ni kita kena tanam ke anak-beranak kita. Orang Melayu kena cita-cita tinggi. Kita sendiri pun kalau boleh buat sesuatu yang besar lah dalam hidup kita. Tapi macam saya kata tadi, bukan bermakna bila kita bercita-cita tinggi, wah kita ni tamak. Orang Melayu dikelilingi dengan istilah-istilah tu. Oh, tamak, cinta dunia, tidak reda dengan ketentuan Allah. Sebenarnya bukan. Cita-cita tinggi ni kita nak buat seelok yang mungkin, sehebat yang mungkin. Nak jadi orang yang hebat itu tidak dilarang oleh Islam. Bahagian komputer programmer, kalau nak jadi komputer programmer paling tersuhu di dunia, tak salah. Dan bahkan itulah yang dituntut. Sebab itulah lahirnya Ibn Sina, lahirnya Al-Jazari, lahirnya macam-macam dalam Islam. Kalau siapa perasan, semalam dalam Facebook saya ada post satu orang mana lah, saya pun tak sempat nak tengok. Dia reka alat macam jet ski tu kan, tapi dia macam basikal atas air je, senang je. Jadi nak pergi mana-mana, kalau sangat mudah, simple dan kreatif, inovatif. Jadi orang bukan Islam yang reka. Zaman ni tidak ada rekaan daripada orang Islam yang canggih-canggih lah, yang memberi kesan pada dunia. Sebab orang Islam tidak diajar. Tapi zaman kegemilangan Islam, orang Islam yang reka. Penciptaan baru tu datang dari dunia Islam. Sebab masing-masing melihat nak jadi hebat sini, hebat. Contohnya kita tengok dalam YouTube, banyak video menunjukkan ada orang putih pelihara harimau lah, pelihara singa, boleh peluk pula singa. Kita kalau peluk singa dalam zoo, lepas tu kita kena kapan, habis ya, mati ya. Itu tamadun manusia tu, sampai dia boleh buat, dia boleh latih, dia ada kemahiran, dia bentuk kemahiran yang susah orang lain nak buat. Kadang-kadang bila kita fikir teknik orang Malaysia berfikir ni, dia fikir duit je kadang-kadang. Duit. Sampai tidur pun duit. Maknanya hidup dia ni tak ada benda lain, fikir nak dapat duit je. Tak ada fikir macam nak ada kemahiran ke, nak cipta ke, nak buat. Kurang. Kita fikir daripada sekolah, fikir kerja nanti nak lebih. Kadang-kadang tuntutan duit itu saja telah membuatkan kita tidak memberi banyak manfaat. Tapi duit itu memanglah penting jugalah, tak boleh dapat dinafikan. Putus asa dan malas, mengingkari nikmat Allah. Apa fenomena berlaku mengingkari nikmat Allah? Semalam saya dikunjungi oleh seorang doktor dalam bidang Al-Quran dan Sunnah. Doktor ni berasal daripada Iraq, dia duduk di UK, kemudian duduk di Australia, kemudian dia ada anak dia besar. Dia rasa bahaya duduk di Australia sebab anak dia tak boleh masuk sekolah, tengok orang Islam apa semua. Dia pilih Malaysia sebagai tempat tinggal dia. Ada ke apa ni, ramai profesional Muslim yang memilih Malaysia atas sebab-sebab ni lah. Sebab kalau duduk di Amerika ataupun di Eropah, mereka tak boleh kontrol anak-anak mereka. Lepas umur 18, kalau anak-anak mereka kata bye-bye, tak boleh ada apa, kehilangan mak ayah tak ada hak. Saya bincang tajuk ni, mengingkari nikmat Allah. Dia datang jumpa saya, kami sempat borak dan sempat minum-minum lah. Malam lah, bukan siang Ramadan. Siang Ramadan tak boleh. Apa maksud mengingkari nikmat Allah? Dia beri sentuhan yang cukup baik. Dia kata sebenarnya bila kita mengabai, contohnya kita mengingkari nikmat Allah ni macam tak berapa nampak, ataupun kita nampak yang kufur dengan Allah apa semua tu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan orang Muslim hari ini, kawan saya ni kata, dia kata sebenarnya kehidupan orang Islam hari ini, kita banyak
mengingkari dan mengabaikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Contohnya nikmat masa dia. Bila masa tu tidak kita guna untuk meningkatkan kualiti diri kita, kita telah mengabaikan nikmat Allah. Nampak tak? Maknanya tahun ni dengan tahun depan tak ada yang meningkat pada diri kita. Sudut ilmunya, dari sudut kemahiran, dari sudut keuangan. Kalau tak ada peningkatan sebab kita memang tak buat, tak ada dalam plan kita, maka ini satu pengabaian terhadap nikmat Allah. Itu juga sebab dia kata, cuba kita lihat dalam Islam ni, menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang lepas tu adalah tuntutan agama. Kefahaman kita pada Islam dari sudut apa benda yang kita nak develop. Okey, cuba kita tengok, ada tak kita buat benda-benda dari sudut kefahaman terhadap Islam? Ada orang dulu tak pandai baca Quran, 30 tahun lepas tu tak pandai juga, dia tak buat, sedangkan dia banyak masa. Contohnya lah, saya tak ada masa, Ustaz. Kan tak ada masa, tapi bagaimana kita mengurus masa? Itu nikmat Allah, masa. Nikmat Allah kita sehat, kita boleh nampak, kita boleh bergerak, kita boleh, nikmat Allah juga kita boleh pergi belajar. Orang lain nak bayar yuran pun tak ada, nak naik bas pun tak ada duit, kita boleh pergi sehat. Itu dari satu sudut. Karier kita pun mesti ada peningkatan. Karier, adakah kita buat benda tu? Di sini bila umat Islam itu mundur, kemunduran itu disebabkan mereka telah mengabaikan nikmat Allah. Itu maksud dia. Kan abai nikmat Allah ni, tak mengaku Tuhan bagi mata. Mana Tuhan bagi? Aku punya mata. Tak ada siapa kata macam tu. Itu mengabaikan nikmat Allah ialah apabila kita mengabaikan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita tak bina diri kita ke arah yang lebih positif. InsyaAllah yang ada hari ni tahun depan naik pangkat lah ke, naik pangkat lah ke. Sebab apa? Dah semangat tidak mengingkari Allah. Kita ubah kepada syukur dan menzahirkan nikmat Allah. Apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana bisnes sekarang? Alhamdulillah, bagus. Macam mana bisnes? Oh, tak boleh berniaga sekarang. Negatif saja. Ada orang macam tu. Tak boleh lah, payah sekarang ni, barang naik sekarang ni, orang tak beli. Tengok, tukar kereta pula. Rupanya dia kata negatif tu, takut kawan tu niaga juga. Itu pemikiran sempit. Kita syukur dan menzahir. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun tentang nikmat Allah, maka zahirkanlah. Bila kita menderma, kita tolong orang, Ustaz, ada masa tak? Boleh tolong saya pergi daftar anak sekolah International Arabic School? Boleh. Berapa? 10. Zahirkan sikit bahawa kita ni ada masa yang terluang. Contohnya lah, kan, ada masa yang terluang, ada keuangan yang lebih, ada, kita zahir kan? Zahir dengan bentuk amal soleh, kan? Itu maksud bersyukur dan menzahirkan nikmat Allah. Walatu apa ni? Tuhan berfirman dalam Quran, macam mana ayat tu? Kamu akan ditanya tentang nikmat Allah. Nikmat Allah yang Tuhan beri kepada kita ni, Tuhan akan tanya. Wala tus'alunna anin na'im. Ya, wala tus'alunna yawma idzin anin na'im. Wala tus'alunna, dan sesungguhnya semestinya kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Tuhan beri kepada kita duit, kesihatan, keluarga bahagia, keamanan, peluang-peluang dalam kehidupan. Tuhan akan tanya. Kita ada peluang, kita tak ambil peluang tu, macam mana? Kita kena ambil. Okey, seterusnya, maruah yang tercemar dan mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah digantikan dengan
menjaga amanah. Marwah yang tercemar digantikan dengan bermarwah. Kalau ni ada syair Arab lah, dia kata jika engkau keturunan mulia, takkan kau menceroboh kehormatan orang lain. Ini kata-kata orang Arab lah. Lau kunta hurran min sulalati tahirin ma kunta hattakan bihurmati muslimin. Salah satu daripada sifat yang menjaga marwah dan kita hubungkan dengan menjaga amanah. Sebab orang yang tidak amanah tu tidak menjaga marwah. Orang yang tak jaga marwah tu tidak amanah. Samalah amanah dengan marwah. Kita dengar baru ni ada seorang ayah yang bermarwah tak bertempat. Anak dia minta nak kerja, dia pukul sampai mati. Tu tak ada marwah pula lagi, pukul anak sendiri sampai mati. Menjaga marwah diri. Marwah ni luas kan dia punya, iaitu menjaga kita punya air muka, menjaga kita punya credibility, menjaga kita punya penampilan terhadap orang lain. Itu marwah. Ya, kadang-kadang marwah menuntut kita tidak meminta walaupun memerlukan. Mungkin marwah juga kadang-kadang tidak mengambil pemberian walaupun memerlukan. Semata-mata nak jaga marwah. Contohnya lah, kalau perlu situasi seperti ataupun dia ada hubungan dengan satu sifat yang belakang nanti saya nak kupas, iaitu izzah, tapi tak ada masalah. Izzah ni ialah perasaan mulia, kemuliaan. Contohnya kita susah, orang kafir tolong minta derma, kumpul geng-geng dia nak bantu kita. Tak payah. Izzah dia, kemuliaan, harga diri. Sebab apa? Kalau dengan orang Islam tak apa, dengan orang kafir aku tak boleh nak tunjuk rumah tu lah, nanti nampak kita ni semik sangat. Jaga juga marwah kita. Contohnya macam itulah. Dan menjaga marwah di peringkat yang terpenting ni tidak terlibat dengan perzinahan, tidak terlibat dengan benda-benda yang macam itulah. Itu peringkat paling bawah, peringkat paling basic. Menjaga marwah, tidak menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Dalam Facebook cerita, macam mana suami saya, bla 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 bla. Dia mengadu masalah rumah tangga dalam Facebook. Lepas tu orang tu pun print screen, bubuh dalam PowerPoint mana melek tu, hantar email kat dia satu. Kalau tak bagi 2,000 sebulan kat saya dedahkan. Dia pun terpaksa lah duit gaji bagi 2,000 sebulan. Apa nak suruh tutup dia punya ni, semua hidup bergantung pada 3 tahun lagi. Orang tu kata tak cukup lah 2,000 sebulan, 3,000 pula dah harga barang naik, bayar. Jadi sebab terperangkap dengan situasi. Kalau kadang-kadang kalau orang tu ada pangkat dan sebagainya, memang dia terpaksa buat yang dia tu kerana terlanjur menceritakan masalah sendiri, mendedahkan keaiban diri dan sebagainya lah. Islam dia protect kita daripada awal. Kita salah dengan Tuhan, jangan kita cerita ke orang. Sebab apa? Orang ni dia tidak macam Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Manusia ni dia cari peluang nak tembak kita, ataupun dia menceritakan pada orang lain, dia jadikan bahan untuk dia berseronok, ataupun dia dari jadi. Tak semestinya orang tu baik semayang dia boleh jaga rahsia. Tidak. Kadang-kadang orang tu kuat semayang apa semua, jaga rahsia hampir tak boleh. Hari ni beritahu 5 minit dah sampai orang lain. Jaga rahsia ni memang betul-betul memerlukan orang yang tough dia punya perasaan. Kalau kita nak pergi cari kaunselor ke apa semua, berhati-hati. Sebab kalau yang jenis kaunselor tu berjalan ni, jangan percaya. Maklumat kita tu akan dipergunakan. Kawan-kawan pun kadang-kadang maklumat yang sensitif tak boleh cerita, sebab dia akan menjatuhkan marwah kita di depan orang lain. Oh dia tu dulu tau, oh dia ni tahu, dia jadi satu modal pula dia untuk nak menarik perhatian dia terhadap orang lain. Itulah antara perkara yang digariskan sebagai exercise bulan Ramadan, tapi banyak sangat. Jadi saya pun diletak dalam jadual ni, tak tahulah nak letak kat mana lepas ni.
boleh ambil apa punya jadual ni, kita kongsi dalam Facebook ke sebagainya. Bagus juga, sebab kalau baca sekali ni dia tak ingat. Kita pun kena baca ulang-ulang kan. Sebab benda ni bukan benda masalah ilmu kan. Dia bukan masalah kita tak faham, tapi masalah kita kena baca banyak kali supaya kita boleh amalkan. Banyaklah perkara yang ada yang mudah, ada yang susah. Banyak tidur tu memang tak apa susah sangat nak mengatasi dia. Aktif memang kita mari jabat pun tak tidur. Tapi kalau ada juga orang tidur di jabat, tak ada. Tidur macam masa ceramah ni keluar biasa. Jadi perkara macam ni sememangnya mudah untuk kita faham, tetapi memang susah untuk kita buat. InsyaAllah pihak ni kot, siapa Aslimi ke apa semua, kita ambil apa ni jadual ni, kita kongsi bersama untuk menjadi tatapan kita yang boleh kita manfaatkan. Ataupun izinkan saya sudahkan sikit, ada sedikit hadis dan yang belum saya terjemah. Ada dalam beberapa hadis yang belum saya terjemah. Mudah-mudahan kita dapat sedikit perkongsian. Mudah-mudahan mudah-mudahan perbincangan kita ini dapat berkaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Selamat berpuasa seterusnya, dan raya tu macam hari raya dah, boleh tak? InsyaAllah. Ataupun ada sedikit perbincangan ke, soalan-soalan yang keluar daripada tajuk ke, tak jadi masalah. Kalau boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab tu kena tanya ustaz lain. Setiap hari ada ustaz. Okay. Kalau saya jawab tu bagus, tunggu esok je ada orang jawab. Okey ya. Kalau tak ada, bagus juga. Okey, kalau tak ada, kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum